tell me that I'm never. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, satu berita gembira untuk calon Perikatan Nasional, di mana sebelum ini undian POS, di mana menyaksikan Pakatan Harapan telah mendahului di depan calon Perikatan Nasional, namun disahkan pada jam 7.30 malam tadi. Keputusan telah berubah, di mana calon Perikatan Nasional telah memintas dan telah mendahului meninggalkan calon Pakatan Harapan. Adakah dengan ini satu persoalan yang utama, PAS dan Perikatan Nasional akan menang bagi PRK Dun Sungai Bakap? Itu masih menjadi persoalan kerana kita belum terima keputusan rasmi. Namun saudara-saudara, melalui BH Online pada jam disahkan terkini, tak rasmi PN mendahului setakat jam 7.30 malam, majoriti lebih 2.000 undi. Saudara-saudara, akhirnya setakat jam 7.30 malam, Perikatan Nasional, calon daripada PAS ataupun Perikatan Nasional, calon daripada pembangkang, telah mendapat majoriti 2.000 undi, lebih 2.000 undi. Adakah ini satu petanda baik untuk calon PN dan juga keseluruhan kepimpinan Perikatan Nasional? Tapi ada pula yang kata, walaupun Perikatan Nasional akan menawan semula kerusi Dun Sungai Bakap setelah PRK diadakan susulan pemergian arwah, akhirnya saudara-saudara yang amat dihormati, ada yang berkata juga walaupun PN tetap menang semula di kerusi Dun Sungai Bakap, itu tidak akan mengganggu gugat kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, kita juga tahu bahawa kemenangan ini juga diperlukan oleh PMX untuk lebih memperkukuhkan status ataupun kedudukan kerajaan perpaduan. Jadi saudara-saudara, saya bawakan anda keputusan terkini di mana tak rasmi Perikatan Nasional mendahului setakat jam 7.30 malam, majoriti lebih 2.000 undi. PRK Sungai Bakap yang menyaksikan saingan 1 lawan 1 antara PH dan PN. PAS, PH mempertaruhkan bekas pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Dr. Johari, manakala PN mempertahankan kemenangan pada PRN Ogos tahun lepas selepas diwakili bekas eksekutif logistik yang juga naib yang dipertopas Nibong Tebal Abidin Ismail. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita nantikan keputusan pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap. Namun ada satu kejutan lah, bagi saya ini satu berita yang tidak baik untuk bersatu untuk PAS dan keseluruhan kepimpinan dan komponen Perikatan Nasional. Kerana di dalam ruangan komen channel ini, rupanya kebanyakan menyokong calon Pakatan Harapan untuk menang. Di dalam tinjauan dan undian channel ini pun, kebanyakan juga menyokong calon Pakatan Harapan untuk menang. Adakah ini satu petanda bahawa calon Pakatan Harapan mempunyai peluang yang cerah untuk menang? Sedangkan kita tahu, kerusi ataupun jawatan Dun Sungai Bakap itu sebelum ini dimenangi oleh pemimpin PAS ataupun Perikatan Nasional. Adakah di sini Pakatan Harapan sekali lagi mampu menterjemahkan ataupun memperbesarkan lagi pengaruh kerajaan perpaduan melalui PRK ini? Saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap, 57.7% mengundi setakat 4 petang. Persoalannya, 57.7% yang mengundi setakat jam 4 petang
Adakah di dalam peratusan ini 57,7% ini kita boleh agak berapa ramai ataupun berapa banyak pengundi daripada calon PH ataupun calon PN. Andai katalah 57,7% ini, andai katalah 40% itu adalah pengundi PH dan 17,7% adalah undi PN, sudah pasti itu satu kemenangan untuk Pakatan Harapan. Dan begitu juga sebaliknya. Persoalannya, siapa yang harus dipersalahkan? Kalau tiba-tiba kiraan undi hanya 57,7% yang datang mengundi sehingga tutup pusat mengundi. Adakah yang dipersalahkan itu calon? Ataupun siapa? Akhirnya yang harus diberikan tanggung jawab adalah bagi mereka yang sepatutnya menjalankan tugas sebagai pengundi, yaitu rakyat. Karena rakyat memilih. Nibong tebal 6 Julai. Sebanyak 57,7% pengundi bagi PRK Dun Sungai Bakap telah menunaikan tanggung jawab mereka setakat 4 petang tadi. Menurut SPR, kesemua 9 pusat mengundi melibatkan 65 saluran dibuka serentak pada 8 pagi untuk memberi ruang kepada 39.151 pengundi berdaftar. Jadi di dalam 39.000 ini, kalau 57% yang mengundi, baru lebih separuh, belum lagi sampai 60%. Jadi saudara-saudara, kalaulah tiba-tiba calon PH yang menang, kalaulah tiba-tiba calon PN yang menang, mungkinkah ada sebab yang boleh membatalkan kemenangan mereka ini? Walaupun baru-baru ini melalui pengumuman Zahid Hamidi berkaitan dengan kemenangan calon PH, jika menang akan dibina sekolah vernacular, dan juga ada satu lagi, saya lupa, tapi satu lagi facility untuk orang awam di kawasan pengundi Dun Sungai Bakap. Kalau calon PH menang, bangunan itu akan dibina dan ditubuhkan. Dan begitu juga ada yang berkata, apa yang dinyatakan Zahid itu adalah rasuah, karena beliau hanya meminta pengundi untuk undi dulu, barulah akan dibina sekiranya menang. Dan begitu juga bagi calon Perikatan Nasional, adakah ada sebab untuk calon PN ini untuk dibatalkan kemenangannya sekiranya menang pada PRK ini? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.